أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون صدق الله العظيم. Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Mekah, Allah berfirman, sesungguhnya mereka ini akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada pengikut-pengikutmu, mati hanyalah mati kita yang pertama di dunia, dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi sesudah itu. Jika tidak, maka bawakanlah datuk nenek kami yang telah mati, kalau betul kamu orang-orang yang benar. Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum Tuba' dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya telah kami binasakan. Kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya serta segalanya yang ada di antaranya melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun, iaitu hari seorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab itu, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Ingatlah sesungguhnya pokok zakum, buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, rengutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
Kemudian curahkan di atas kepalanya azab seksa dari air panas yang menggelegak. Serta dikatakan kepadanya secara mengejek, rasalah azab seksa. Sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu. Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya, sesungguhnya inilah dia azab seksa yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ad-Dukhan. Surah yang ke-44, juzuk yang ke-25. Bermula ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-50. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kedegilan dan keingkaran orang-orang musyrik di Mekah dan orang-orang kafir yang sewaktu dengannya. Keingkaran mereka dalam meyakini hari kebangkitan semula dan pembalasan yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Lalu mereka mencabar Nabi SAW dengan cabaran yang bertentangan dengan apa yang sepatutnya mereka faham. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan keadaan hal ehwa orang kafir pada hari kiamat kelak. Ketika mana dibentangkan kepada mereka hari pembalasan pada mahsyar, hari yang tidak ada pertolongan dan syafaat, hari di mana mereka diseksa dengan makan minum yang menyeksakan mereka dan membinasakan mereka, dan tempelak penghinaan kepada mereka disebabkan penolakan kebenaran yang mereka lakukan dahulu di dunia. Kata Allah, inna haula'i la yaqulun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sering kali dan terus menerus bertanya. Yang ditanya dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan mengingkari. Yang dimaksudkan dengan mereka di sini ialah orang kafir Mekah. Ini sebab penurunan ayat ini. Mereka menyatakan mahiya wa mal aqibatu illa al mautatal ula allati namutuha ba'da hadhil hayati dunyawiyah wala hayata ba'daha wala ba'af wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka kata tidak akan ada hukuman. Tidak akan ada kehidupan semula. Ia cuma kematian sekali yang kami rasai pada kehidupan di dunia. Maka tiada lagi kebangkitan selepas itu dan kami tak akan dibangkitkan. Ini keingkaran orang-orang kafir. Bagaimana Allah ceritakan dalam banyak ayat. Khususnya ayat-ayat Makkiyah, kata-kata mereka yang menolak adanya hari kebangkitan semula. Di antaranya surah Al-An'am. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan orang kafir berkata, sesungguhnya kehidupan dunia sahaja kehidupan. Tidak ada kehidupan selepas itu dan kami tak akan dibangkitkan. Lalu ketika mana Nabi SAW berhadapan dengan kaum ini, sesudah diperjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Lalu mereka mencabar Rasulullah. Mereka kata, fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin. Baik, kalau benar, ada hari kiamat. Boleh tak datangkan kepada kami bapa-bapa kami, moyang-moyang kami yang sudah mati. Diriwayatkan di mana Abu Jahal datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Muhammad, kalau betul ada hari kiamat, boleh tak hidupkan kembali moyang kami bernama Qusay bin Kilab. Dia Qusay bin Kilab ini pemimpin Mekah yang paling popular. Yang datang kembali menguatkan keturunan Quraisy. Daripada Yaman datang ke Mekah menguatkan keturunan Quraisy yang selama ini berpecah. Maka Qusay bin Kilab ialah orang yang berperanan besar menyatukan orang Quraisy. Dan mereka berbangga dengan moyang mereka bernama Qusay bin Kilab. Lalu mereka berkata, kalau benar ada kiamat, boleh tak hidupkan balik Qusay bin Kilab? Maka dengan cara ini kata Abu Jahal, aku akan tanya Qusay bin Kilab, mu betul ke Nabi? Bayangkan dia minta dihidupkan. Kemudian nak tanya lagi, betul tak Nabi? Artinya mempersendakan. Walau Nabi SAW menyatakan bahawa semua manusia ini akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bukan hidup sekarang, hari kiamat. Yang Rasulullah terang, yang Rasulullah nyatakan, semua manusia akan dihidupkan kembali hari kiamat. Bukan hari ini.
Bukan esok lusa dan bukan dengan kemampuan Nabi Muhammad SAW. Ia dengan perintah Allah. Artinya benda tu telah diterangkan oleh Rasulullah secara jelas. Manusia ni akan dibangkitkan semula hari kiamat. Semua manusia nanti akan dimatikan dahulu semua, kemudian dibangkitkan. Lalu mereka kata, boleh tak bangkitkan Qusay bin Kilab sekarang? Qusay bin Kilab kau dibangkitkan sekarang, maka bukan hari kiamat. Yang Rasulullah janji ialah hari kiamat. Yang Allah Ta'ala perintahkan beriman pada hari kiamat. Dan peristiwa hari kiamat, semua akan mati dan semua akan bangkit. Bukan seorang dua bangkit, semua. Dan akan dipertanggungjawab. Artinya dilari daripada poin yang Rasulullah bawa. Nabi beritahu ada kiamat, manusia bangkit semula. Lalu bila mereka buat argumen, penentangan, baik kami tak akan percaya sehinggalah hidup nenek moyang kami dulu. Kita katakan semua nenek moyang kamu akan hidup, tapi hari kiamat. Sebagaimana kamu juga akan hidup kembali hari kiamat. Sebagaimana kami juga akan dihidupkan pada hari kiamat. Maka waktunya hari kiamat. Bukan sekarang. Sama juga bila kita sebut seorang yang tak sembahyang akan dihukum pada hari kiamat kelak. Dia kata boleh tak bangkit balik orang dalam kubur beritahu bahawa kita tak solat kena hukum. Tak, kita kata hukuman itu hari kiamat. Pengadilan Allah pada hari kiamat. Maka kenapa nak suruh bangkit sekarang? Tak ada poinnya. Allah jadikan hari kiamat sebagai ujian untuk manusia. Maka bila musyrikin Mekah kata macam tu dengan maksud kita katakan memperli. Sebab poinnya mereka kata, wahai Muhammad, kalau betul ada kiamat, hidupkan Qusay bin Kilab. Kemudian kami nak tanya Qusay bin Kilab, betul ke kamu Nabi? Bayangkan mereka minta Nabi Muhammad hidupkan. Kemudian nak tanya Qusay bin Kilab, betul ke Nabi? Walhal, kalau berlaku, dia nampak keajaiban Nabi SAW. Buat apa nak tanya lagi? Menunjukkan mereka nak persendakan. Lalu kata Allah ajar Rasulullah jawab. Ahum khairun am qaumu tubba. Apakah musyrikin Mekah itu yang menentang wahai Muhammad lebih baik daripada kaum Tubba? Tentang kaum Tubba, Tubba asalnya nama seorang lelaki soleh. Tubba ni nama orang. Dia orang soleh, orang baik. Sehingga riwayat menyatakan dia seorang nabi yang diberikan kekuasaan oleh Allah bagi membuka negara dan negeri, lalu menguasainya dan mengislamkannya. Ini asal Tubba. Seorang lelaki yang soleh, yang saya katakan ada setengah menyatakan ia Nabi. Dan pendapat masyhur menyatakan dia seorang yang soleh. Yang keliling dunia untuk berdakwah. Seperti Zulkarnain. Daripada kerajaan tua Yaman. Yang bernama kerajaan Himyar. Kalau tuan-tuan baca sejarah atau buka Google, type kerajaan Himyar. Satu kerajaan tua yang lama. Ia lebih lama daripada kerajaan Rom tua. Ini kerajaan Himyar. Yang di antara rajanya terkenal bernama Tubba. Dek kerana raja yang hebat ini, akhirnya semua penggantinya dinamakan Tubba. Sebagaimana kalau raja Parsi, semua yang memerintah Parsi dipanggil Kisra. Seperti raja Habsyah, semua raja Habsyah dipanggil Najasyi. Seperti raja Rom, semua raja Rom dipanggil Kaisar. Seperti raja kat Malaysia, semua raja Malaysia kita panggil Sultan. Tubba dah jadi satu gelaran. Bukan lagi merujuk pada individu. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tasubbu tubba'an fa innahu qad aslama. Jangan kamu maki Tubba. Tubba lelaki yang sudah masuk Islam. Wa kana yaktubu idza katab. Dan surat dia kalau ditulis surat dia kata bismillah allazi malaka barran wa bahran. Dengan nama Allah yang memiliki daratan dan lautan. Itu kepala surat dia. Yang ditulis oleh Raja Tubba. Jadi yang dimaksudkan Tubba di sini bukanlah Tubba yang beriman tadi. Tetapi ialah institusi Tubba itu yang akhirnya menyeleweng. Macam saya sebut Mesir. Raja Mesir semua nama ni Fir'aun. Bila sebut negara Rom, Raja Rom semua nama Kaisar. Parsi juga semua nama Kisra. Mungkin nama rajanya ialah Shirawai. Itu nama raja dia. Nama jawatan tu panggil Kisra. Seperti Najasyi. Najasyi nama dia lain. Najasyi itu gelaran kepada raja yang memerintah. Sama juga Tubba. Tubba yang pertama beriman. Tetapi raja-raja selepas itu yang disebut juga sebagai Tubba. Mereka menyeleweng dari agama Allah, maka Allah binasakan mereka.
Tiada beri manfaat kepada mereka dengan bala tentera yang besar, kerajaan yang kuat, harta benda yang banyak. Lalu kata Allah, hei musyrikin Mekah, apakah kamu lebih hebat daripada kerajaan Tubak? Dengan terjemahan kerajaan Tubak. Sebab orang-orang musyrikin Mekah familiar dengan Yaman. Kerana setiap kali datang musim sejuk, mereka ke Yaman untuk berdagang dan berniaga. Dan Yaman ada hubungan rapat dengan Mekah. Kerana Qusay bin Kilab juga datang, dibesarkan di Yaman dan datang kembali daripada Yaman menuju ke Mekah. Menghimpunkan kembali orang-orang Quraisy. Maka Yaman ni dekat dengan mereka. Bukan kerajaan-kerajaan yang Allah sebut dalam Al-Quran, kerajaan tua Yaman. Seperti kerajaan Sabak sendiri. Kerajaan Himyar. Sehingga menyatakan Himyar itu ialah salah satu daripada kerajaan Sabak. Sabak, Himyar. Yang merupakan daripada mereka keturunan mereka terbentuk. Yang ini orang-orang Mekah. Jadi kamu kan kenal tentang kerajaan Tubak. Dan kamu tahu bagaimana kehancuran kaum Tubak. Sebagaimana kehancuran kaum Ad, kaum Samud. Sebagaimana kehancuran kaum Nabi Lut. Sebagaimana kehancuran kaum Arikah, kaum Nabi Syuaib. Dan nabi-nabi yang lain yang Allah binasakan kaum mereka kerana menderhaka dan menolak kebenaran. Bahkan menolak hari kebangkitan semula. Tak percaya. Maka Allah SWT menyuruh musyrikin Mekah supaya fikir. Gagah sangat ke kamu berbanding kaum Tubak, walladzina min qablihim, dan kaum sebelum mereka, Samud. Ahlaknahum, kami binasakan semua mereka. Innahum kanu mujrimin. Sebabnya sama. Mereka ini mujrim. Mujrim dan terjemahan Melayu ialah penjenayah. Jenayah di sisi Allah ialah jenayah menolak tauhid. Jenayah menolak kerasulan. Jenayah menolak hari kebangkitan dengan unsur tiga itu yang kita sebut kafir. Ada pun yang lain, jenayah-jenayah lain mungkin diampunkan oleh Allah. Yang mencuri, yang berzina, yang mungkin buat aneh-aneh yang lain, masih ada ruang disyafaatkan dan ruang untuk mendapat rahmat Allah. Bahkan Nabi SAW menyatakan bagaimana baginda menyembunyikan doa mustajab, menyimpan doa mustajab. Untuk umatnya yang melakukan dosa besar. Syafaati li ahlil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Aku menyimpan syafaat aku kepada umatku yang melakukan dosa besar. Kata Rasulullah SAW, li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi ada doa mustajab. Dan mereka semua dah gunakan doa tu. Maksud doa mustajab, doa paling besar untuk kaum mereka. Nabi Nuh dah gunakan untuk supaya binasa semua. Nabi Lut juga telah gunakan. Nabi Muhammad SAW kata, aku tak guna doa tu, aku simpan. Khabat tuha, aku simpan. Doa untuk umat. Aku simpan untuk siapa? Untuk umatku yang melakukan dosa besar. Sebab itu sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang buat dosa besar tidak terkeluar dari Islam. Yang mencuri, yang membunuh, yang berzina, dia tak terkeluar dari Islam. Hatta kita baca hadis yang bunuh 99 orang. Tapi bukan maksudnya kita suruh dia buat dosa besar. Jangan bimbang. Syafaat Nabi ada buat dosa besar. Bukan. Berdakwah mencegah mereka satu kewajiban. Tapi tak boleh kita ajar mereka putus asa. Dan tak boleh kita menghukum mereka kafir. Bukan sebenarnya menghukum orang kafir ni susah. Bukan kerja kita pun. Bagaimana orang tu mengucap la ilaha illallah, dia Islam. Dia sebalik kekurangan yang dia buat, dia tetap Islam. Nilainya. Contoh kalau kita ambil contoh orang Melayu. Orang Melayu. Orang Melayu kalau dia cakap Mak Saleh, jadi Mak Saleh ke dia? Melayu juga. Dia makan cikecok, jadi Mak Saleh? Melayu. Orang Melayu tak makan nasi, dia tukar jadi Mak Saleh? Tak, dia tetap Melayu. Dia tak akan tukar jadi Mak Saleh. Sebab Melayu tu maklum. Sama juga orang Islam ni maklum. Kalau dia mencuri, dia mengumpat, dia tetap Islam. Dia tak sembahyang, dia tetap Islam. Dosa-dosa besar dia buat. Sebab itu kita tidak cepat menuduh orang kafir. Dan masalah takfir bukan masalah kita individu. Saya dah sebut sebelum ini. Masalah pentakfiran ini benda yang bersifat khusus. Yang akan diputuskan oleh pemerintah. Dan berdasarkan kepada satu diskusi yang panjang. Orang Islam tetap kita kata Islam. Waktu berlaku satu kumpulan baru yang ada dalam Islam. Namanya Khawarij. Yang membunuh sahabat Rasulullah. Bunuh sahabat Nabi. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib.
Mereka cuba membunuh Amr bin Al-As. Mereka cuba membunuh Muawiyah. Bahkan mereka telah membunuh Talhah bin Ubaidillah. Ramai sahabat yang dibunuh oleh mereka, Khawarij. Asal mereka menyokong Sayyidina Ali, kemudian oleh kerana Sayyidina Ali tak ikut cara politik yang mereka nak, mereka menentang Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala ditanya, apakah mereka ni orang kafir? Sayyidina Ali kata bukan. Akufaruhum? La. Bukan, mereka tak kafir. Walau jahat macam mana tak kafir. Kata Sayyidina Ali pada mereka, kanu bil amsi ma'ana fabaghaw alaina. Semalam mereka sokong kita, hari ni mereka lawan kita. Itu cerita dia. Kita tuan-tuan bila orang Islam, kita tak kata dia kafir hanya kerana dia tak sokong kita. Kita cuma kata semalam dia sokong kita, hari ni dia lawan kita. Kita lawan balik. Lawan pada prinsip. Tapi kita tak mengkafirkan. Ya kita mungkin sebut kalau buat macam ni kafir. Tapi kita tak sebut dia kafir. Itu kena bezakan. Dia kafir dengan menyebut tentang sifat, tanpa ta'yin, tanpa menyebut. Itu tak ada masalah. Kita kata siapa menolak hukum Allah, dia boleh kafir. Itu statement umum. Tapi kadang-kadang statement umum ada yang rasa pedas. Tengok dia kata kita kafir. Kita tak kata pun. Kita kata siapa buat macam tu. Siapa yang mengingkari kewajiban solat, dia boleh kafir. Ada orang yang saya kata kepanasannya lebih daripada kepahaman dia. Akhirnya, dia yang kata orang ni kata kafir dia. Tak ada orang pun kata kafir dia. Tapi ini isu yang sensitif. Setiap orang Islam tidak boleh mengkafirkan sesiapa pun. Kalau dia sebut la ilaha illallah, dia Islam. Masalah saya kata dia tak semayang, dia tak pakai baju, tak pakai tudung, itu cerita lain. Kita akan mengingkari perbuatan itu tanpa kita keluarkan dia dari Islam. Jangan keluarkan dia dari Islam. Rahmat Allah luas. Mungkin Allah ampunkan dia, mungkin. Kan kita dah baca hadis yang bunuh 99 orang tu. Tak puas hati lagi, dibunuh dari 100 orang. Itu hadis tu maksimum jahat. Selama ni tuan-tuan kenal ada yang bunuh 99 orang, tuan-tuan kenal. Kalau jahat pun mungkin dia pagar dia lebih sikit pada pagar kita, macam itulah jahat dia. Taklah sampai peringkat bunuh. Kalau geng-geng kita yang masjid ni paling jahat pun ambil slipper kita, tu pun silap ambil. Bukanlah jahat sangat, silap ambil. Ataupun tempat duduk kita dialih, dia tak beg dia, tu je jahat dia. Taklah teruk sangat. Tapi gaduh tu lain macam. Artinya, ni Nabi sebut 99 bunuh orang. Saya kata tak ada kadang kita jumpa orang jahat macam tu. Pun begitu lihat bagaimana kesudahan dan akhir rahmat Allah pada dia. Dimasukkan dia dalam syurga. Hadis ni bukan saya saja Nabi beritahu. Supaya kita tidak memandang rendah orang-orang yang buat dosa besar. Tapi kita memandang tanggungjawab kita. Menjidaukan mereka, mengisahkan mereka, itu tanggungjawab. Menghina bukan tanggungjawab kita. Tapi kita kan lebih suka hina daripada rasa tanggungjawab mengubah. Kita cenderung kat situ. Bila cenderung kat situlah kita tak mampu mengubah umat Islam. Umat Islam hari ni buat ada takat lama sebab kebanyakan Islam melihat yang buat dosa itu untuk dia menghina, bukan untuk dia memperbaiki. Maka kerana itu tidak ada satu kesatuan antara kita. Bila ada kesatuan seumpama itu, tetap saling menghormati di sebalik saya katakan berlainan itu dan ini. Kerana kalimah la ilaha illallah terlalu besar untuk kita menzalimi dia. Kalimah la ilaha terlalu besar nilai dia. Berbanding orang kafir yang tak ada apa kalimah tu. Sebab tu kita sebut sejahat jauh Islam, jauh lebih baik pada orang kafir. So orang Islam kesudahannya dia kubur sama kita. Orang kafir baik-baik dia takkan kubur sekali kita. Dia tetap dalam kubur di kalangan ahli neraka. Ini prinsip asas yang kita perlu tahu. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, aku sembunyikan, aku simpan doa mustajabku untuk umatku yang buat dosa besar. Supaya Allah ampunkan dia pada hari kiamat kelak. Ini antara kelebihan orang beriman. Kemudian kata Allah kepada mereka, sesudah menyebut tentang kaum Tubba, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya main-main. Baik, bila Allah menyebut hari kebangkitan, Allah menyebut tentang kejadian langit dan bumi. Kali ini kejadian paling besar sekali untuk dilihat oleh manusia. Langit dan bumi, kan ini tak berubah. Manusia datang pergi, langit bumi teguh. Supaya mereka lihat bahawa Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi ini, Allah ini berkuasa mengadakan kamu kembali. Dan kami jadikan langit dan bumi bukan main-main, tapi untuk kamu ambil iktibar. Kalau kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi sehebat ini, maka kuasa ini boleh hidupkan kamu. Macam kita dah bagi analogi mudah.
Tuan-tuan, kalau seorang tu dia mampu beli segala benda, tiba-tiba kita kata dia tak mampu beli benda murah, maka ni tak masuk akal. Dia boleh beli bas, dia boleh beli lori, dia boleh beli Ferrari. Tiba kita kata dia tak mampu beli kereta kancil. Ini tak masuk akal. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala kehebatannya, tiba kita kata Allah tak mampu hidupkan balik manusia. Yang ciptakan manusia itu Allah. Dan Allah ciptakan manusia daripada tak ada sampel. Dan Allah ciptakan manusia daripada tak ada. Contoh, kalaulah kita dapat ingat balik waktu kita tak ada. Boleh ingat ke waktu kita tak ada dulu? Sebelum kita menjadi benih yang bertemu dengan telur, yang berkembang menjadi, kita katakan, janin. Lalu jadilah manusia macam hari ni kita. Kita sebelum ini kat mana? Allah mengadakan kita, mencipta kita. Allah yang menciptakan kamu dari tak ada, Allah ini juga yang akan bangkit kamu sesudah ada. Tentang cipta sebelum tak ada tu, kalau secara logik manusia, itu lagi sukar. Berbanding adakan balik benda dah ada. Benda dah ada. Walaupun di sisi Allah semuanya sama, senang belaka. Tapi kalau kita berfikir, analogi kita berfikir, ini daripada kita tak ada, zero, kosong, tulang belulang pun tak ada, Allah ciptakan kita. Jauh lebih mudah berbanding menghidupkan kita, jauh lebih mudah menciptakan kita daripada tak ada apa. Ini dah ada tulang, dah ada tengkorak, ada semua ada, rangka-rangka ada. Cuma bina balik. Tentang rumah yang dah ada, kita nak bina balik senang. Sebab dah ada. Sambung balik je. Itu perumpamaan secara kemampuan kita manusia. Di sisi kuasa Allah sama. Maka Allah kata, lihat langit dan bumi. Kami ciptakan tu bukan main-main. Perhatikan setiap benda. Hujan yang turun, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan. Untuk mendapat hasil keyakinan bahawa Allah menghidupkan semula manusia, lihat kejadian langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara kedua. Lihat semua. Fikir. Kamu akan dapati Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan kembali. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Tidak kami jadikan kedua langit dan bumi melainkan dengan yang benar. Yang menunjukkan perkara yang benar. Walakin, tetapi aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mau mengetahuinya. Tidak mau berfikir dengannya. Macam kita selalu sebut, manusia ni tuan-tuan, dalam hal-hal duniawi mereka akan fikir. Akan tercipta telefon, tercipta kapal selam, tercipta pesawat, canggih semua. Itu nak perah otak nak sampai pada tahap tu. Jauh lebih suka daripada memahami tentang Allah akan bangkitkan semula manusia. Jauh lebih suka. Tapi hal dunia mereka fikir pecah kepala. Tapi bila hal agama mereka tak nak fikir. Kadang-kadang ada kita jumpa orang semayang tak pandai. Padahal semayang ni benda paling senang sekali. Satu gerakan yang berulang. Tapi kalau buat yoga pandai, zumba pandai, lagi susah gerakan zumba tu. Semayang ni senang, dia tak reti semayang. Cara ambil semayang senang je. Tapi ada orang tak nak belajar, akhirnya nampak susah. Dia belajar berenang, dia lagi susah berenang banding ambil wudu. Artinya, masalah manusia, mereka tidak mau mengetahui hal agama. Tak nak belajar. Tengok orang yang redha dirinya jahil tak pandai baca Quran. Padahal kalau mereka belajar sekejap je pandai. Tak perlu belajar bahasa Arab. Hebatnya Al-Quran ni tuan-tuan, kita nak pandai, tak perlu belajar bahasa Arab. Tak perlu masuk kursus bahasa Arab pun nak pandai Quran. Tak perlu. Anak-anak kecil kita aja pandai Quran. Kita yang dah besar ni, 2-3 bulan ambil kelas Quran, pandai. Tapi tak nak. Bak lain dia belajar. Buat TikTok tu lagi susah daripada Quran. Belajar. Nenek pun buat TikTok menari dalam almari. Tunjuk TikTok. Sungguh nenek ni. Tunjuk, dia pandai. Artinya, masalah manusia, hal agama mereka tak nak fikir. Mereka tak nak fikir. Bahawa itu perkara paling senang sekali. Untuk berfikir tentang kekuasaan Allah SWT. Allah tak bagi kita fikir tentang dia, tapi kekuasaan dia. Allah suruh kita fikir nikmat-nikmatnya. Allah suruh kita fikir kejadian makhluk-makhluknya. Maka kita akan nampak Tuhan dengan mudah. Yang mengetahui. Namun saya katakan manusia bab dunia memang bersungguh-sungguh. Sungguh tapi bab agama tak nak fikir. Tak nak dengar. Tengok contohlah kalau kita buat ceramah agama, siapa nak dengar? Padahal kalau dengar banyak dia faham. Tak nak. Dia suka dengar ceramah lain. Bahasa Korea pun tak apa. Tak faham. Tengok. 2 jam bahasa Korea. Apa benda dia faham? Dia faham opa. Opa mah. Tapi okeylah. Bolehlah bahasa Korea sikit-sikit. Lepas tu makan samyang. Dah okey. Nampak macam Korea. Padahal tak faham pun. Ni yang ceramah ni senang. Tapi tak nak datang.
Itu contoh bagaimana sikap manusia tak bersungguh, tak nak belajar agama. Walau free belajar agama, free. Tak nak. Yang belajar lain coaching tu bayar mahal. Saya tanya seorang tahu coaching bayar berapa? Kita bayar seorang 120,000. Bayar coaching. Nak dapat nak jadi kaya sikit je, bukan banyak sangat. Bayar 120,000. Ni kalau abang agama suruh bayar, bang Ali, tak datang tu lagi tak datang. Pada inilah kebahagiaan yang sebenar dia. Kebahagiaan sebenar. Ni coaching apa dia, status Titan. Dia Titan tinggi sekali ni Titan. Berapa bayar? 120,000. 200,000. Mahal bayar, bukan murah. Atas satu kepala. Kalau laki bini kena bayar dua-dua. Duduk. Dia bukan susah pun ilmu coaching tu. Tapi manusia nak benda tu. Nak. Bayarlah berapa. Tapi agama ni tuan-tuan, ustaz tolong kupas belaka dah. Tolong terjemah spontan sekian-sekian. Kita dengar je. Rasa penat, tidur kejap. Bangun balik. Ustaz tak tidur, ustaz ceramah macam ni. Kita okey ada, boleh rehat sikit, break. Rehat. Rasa bosan, teguk air sikit, minum air pula. Ustaz tak minum air lagi ni. Kita dah 2 gelas dah minum air. Sambil dengar kuliah. Senang, pun tak datang. Pun tak datang, itulah namanya ujian dia. Yang bila Allah Ta'ala berkata kebanyakan manusia tak nak ambil tahu. Tak nak bersungguh tahu. Kalau bersungguh dia tahu, maka mereka jumpa jawapan. Jawapan-jawapan kehidupan mereka. Kemudian Allah kata Allah Ta'ala, Inna yawmal fasli miqatuhum ajmain. Ingat, hari penentuan, hari penghakiman yang menjadi janji untuk mereka semua. Semua mereka akan menempuhi janji Allah ini. Yaumala yughni maulan am maulan syai'a. Hari yang mana tidak ada seorang pun boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tak ada orang boleh tolong kaum kerabat, kawan-kawan yang dekat, silaturahim, semua. Asasnya tak boleh tolong, itu asasnya. Melainkan Allah izinkan beri syafaat. Asasnya tak ada orang boleh tolong sesiapa pun, kata Allah SWT. Kemudian kata Allah, walahum yunsarun, dan mereka tak akan dapat sebarang pertolongan daripada sesiapa pun. Illa man rahimallah, melainkan orang yang Allah rahmati. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati ialah orang-orang beriman yang buat dosa besar. Yang buat kesalahan itu dan ini. Ini dirahmati dengan diampunkan atau diterima syafaat. Ada pun orang kafir? Tak ada. Pengecualian bila Allah sebut illa man rahimallah, melainkan orang yang Allah rahmati. Siapa? Orang yang beriman. Sebab orang beriman ni kan banyak. Dia punya PA, perangai dia. Ada yang jenis baik. Ada jenis jahat. Ada jenis gangster, ada sekian-sekian. Maka ini di kalangan orang yang Allah rahmati sebab dia ada kalimah syahadah. Sebab itu bila Rasulullah berkata pada Abu Talib, katakan padaku wahai bapa saudaraku satu kalimah yang dengannya aku bersaksi di hadapan Allah. Kulli kalimatan asyhad biha amam Allah. Wahai bapa saudaraku, katakan, perdengarkan kepadaku satu kalimah yakni syahadah. Aku akan jadi saksi di hadapan Allah. Di hadapan Allah, kamu Islam. Ini antara kemuliaan kalimah ini. Maka yang dimaksudkan man rahimallah, orang yang pegang kalimah ini. Yang ini Islam. Tapi dia ada dosa-dosa yang lain. Maka Allah terima syafaatnya. Allah Ta'ala terima syafaat daripada orang-orang yang beriman dan sebagainya. Innahu huwal azizur rahim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Innahu, yakni kebanyakan orang kafir ini. Al-Aziz dahulu mereka ialah, bila Allah Ta'ala menyebut, innahu sesungguhnya Allah itu, huwal aziz, maha perkasa dalam mendatangkan hukuman kepada orang kafir. Ar-Rahim, maha penyayang pada orang beriman. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman sifat Allah di dunia kepada semua makhluk. Ar-Rahim sifat Allah khusus pada orang beriman pada hari akhirat kelak. Maka Allah sebut di sini, innahu sesungguhnya Allah huwal aziz, maha perkasa dalam mendatangkan hukuman dan seksa pada orang kafir. Dan Ar-Rahim, maha penyayang dalam memberi rahmat, menerima syafaat kalangan orang beriman yang berdosa. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum. Ta'amul athim, makanan bagi orang-orang kafir. Kal muhli yaghli fil butun, menggelegak kepanasan dalam perut. Kal ghalyil hamim, seperti menggelegaknya air panas. Ini Allah menggambarkan
Bagaimana orang-orang kafir? Mereka akan makan dengan pohon zakum, buah zakum. Yang menggelegak bila mereka makan, menggelegak dalam perut mereka. Menggelegak bagaikan air panas yang menggelegak, ataupun bagaikan tembaga yang menggelegak, ataupun bagaikan perkara benda yang paling panas sekali menggelegak. Kita bayangkan bila zakum itu ditelan, menggelegak dalam perut mereka. Dari leher mereka sampai ke usus mereka semuanya hancur. Ini makanan namanya pohon zakum. Pohon zakum ialah pohon yang pahit. Dia ada perumpamaannya yang diketahui oleh orang Arab Mekah. Kerana mereka kenal satu pohon yang bentuknya tadi menakutkan dan rasanya amat pahit. Maka Allah Ta'ala menceritakan sebagaimana jijik kamu dengan pohon itu, nanti dalam neraka ada satu pohon namanya zakum. Yang bila makan menggelegak perut kamu. Menggelegak usus kamu. Binasa kamu. Kemudian kata Allah tentang pohon zakum ini yang menjadi makanan orang kafir. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Wahai malaikat, ini malaikat penjara neraka. Khudhu, ambil dia, tangkap dia. Fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Heret dia. Maksud i'tilu atau fa'tilu artinya heret dia dengan muka dia. Pegang seret ubung kepala tu. Seret muka sehingga ke bawah, muka ke bawah. Bukan tolak-tolak macam banduang kita tengok. Dia ke senjah rentak ubung kepala, seret muka. Tarik bagaimana ditarik bangkai-bangkai binatang. Ditarik untuk menuju ke tengah neraka. Al-Jahim yang sentiasa membakar dan bernyala-nyala. Kata Allah lagi, summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Kemudian curahkan atas kepala mereka dengan azab yang pelbagai, yang menyakitkan, yang menyaksikan. Ni adalah diheret muka, pergi ke tengah neraka jahanam, kemudian disembah ataupun dituangkan dengan air yang menggelegak, dituangkan dengan tembaga yang menggelegak di atas kepala mereka. Ini bentuk azab. Kemudian kata Allah, Zuk, rasakan. Zuk, rasakan. Pada muka, rasakan. Innaka, dulu kamu di dunia, antal aziz, dulu kamu sombong. Al-Karim, dulu kan kamu dengan pengaruh, kamu mulia. Sekarang apa nilai kamu? Mana sombong kamu, mana pengaruh kamu? Mana jawatan kamu, mana populariti kamu? Mana pengikut kamu, mana followers kamu? Dulu kan kamu hebat. Itu berani lawan Tuhan tu. Rasa hebat, rasa gagah, rasa kuat. Rasakan dahulu kamu sombong dan dahulu kamu rasa kamu mulia. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Malaikat yang menghukum ini menempelak dengan berkata, inilah dulu yang perkara yang kamu tak percaya. Apa dia? Hari kebangkitan semula. Kerana hukuman yang menanti kamu ini. Yang kamu tak percaya, ini yang kamu akan hadapi. Dan bayangkan orang kafir yang tak percaya pada hari kiamat, tiba-tiba Allah turunkan ayat ini. Tak percaya, hari ini, hari kamu akan kena hukum macam ni. Yang menjadikan mereka yang pohon kurma dia kita makan. Maka bila Allah menyebut sifat pohon zakum, menggetarkan mereka dan menakutkan mereka. Walaupun mereka cuba permain, setiap kali mereka permainkan, Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang bentuk dahsyat azab yang bakal menimpa mereka yang tidak percaya kepada Nabi SAW, yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.